Jadi itu dia beberapa perkara dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita dalam peluncuran ekonomi Malaysia Madani. Dan juga ada 7 penanda aras. Salah satunya menjadikan Malaysia antara 30 ekonomi terbesar dunia. Dan juga kalau kita lihat untuk kita mencapai perkara ini, kita perlu tenaga kerja wanita juga perlu diseimbangkan dengan tenaga kerja lelaki. Itu perlu juga kita beri perhatian, Zalia. Betul. Dan bertuah sekali pagi ini kami di Selamat Pagi Malaysia. Ingin kami perkenalkan tamu khas kami pada pagi ini. Selamat datang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Anita Shukri, Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. YB, setelah diluncurkan ekonomi Malaysia Madani ini, pastinya mandat di bahu YB untuk mengepalai segala inisiatif di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Bagaimana YB lihat sebenarnya apa yang telah pun dibariskan atau digariskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri? Terima kasihlah. Pertama kali terima kasih kepada RTM. Selamat Pagi Malaysia membawa saya bersama pada pagi ini, dan sudah tentu kami terima kasih juga dengan kerajaan setelah kami juga berjuang dalam kementerian kita untuk pastikan kita dapat menjadi di antara agensi yang boleh membantu kerajaan, terutama sekali rakyat kita. Dan ini adalah salah satu daripada penanda aras tadi, iaitu untuk meningkatkan kadar tenaga buruh wanita kepada 60%. Sebelum ini kita belum lagi mencapai ini dalam masa tempoh sebelum 10 tahun lah kalau dikiranya kita nak mencapai ini. Jadi kita mengharapkan kerajaan dapat membantu kita dalam hal ini. Untuk kita mencapai itu, kita melihat dari segi, kami juga melihat dari sudut perangkaan kita dan apa yang menjadi halangan ataupun menjadi kalakan kepada wanita. Kita melihat dari segi indeks ini yang telah dihasilkan, dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan yang terkini. Dan kita melihat dari segi, kita lihat sub-indeks ada 4 yang melibatkan wanita ini. Kita melihat dari sudut pencapaian pendidikan, kita melihat dari sudut penyertaan dalam ekonomi, kita juga melihat dari sudut kesihatan dan juga dia punya lifespan lah, dan juga dari sudut penguasaan politik. Dan kalau kita lihat semua ini, semuanya lebih kurang seimbang lelaki dan wanita. Kenapa wanita hanya mencapai 56.2 saja penyertaan dari segi ekonomi ini, dan lelaki 82.9%. Sudah tentu ada yang menjadi halangan ataupun menjadi faktor yang tidak membantu sangat. Jadi sebab itu kami menumpukan kepada penyertaan wanita untuk meningkatkan tenaga buruh wanita ini. Dan kita melihat keseluruhannya bagaimana kami dapat membantu dan menyarankan kepada kerajaan bagaimana kita nak meningkatkan lagi penyertaan wanita dalam tenaga buruh ini. Memang penting sekali. Kita punya wanita ini ramai. Kalau dilihat dari segi pendidikan, mereka lah yang mendominasikannya. Mendominasikan kalau enrollment, kalau kat universiti ke sekolah rendah dia ramai, sekolah menengah dia ramai. Bukan saja ramai, prestasi dia yang terbaik. Tetapi apabila lepas itu untuk bekerja, tak dapat keseluruhannya dapat bekerja. Kerana apa? Mereka kena mencari mencari jalan untuk mereka menjaga anak-anak. Mereka memberi keutamaan kepada kekeluargaan. Saya ingat saya pernah muda juga. Masih muda lagi. Dulu kita kena fikir. Ini perancangan kita sebagai seorang wanita, nak berkahwin, nak ada suami dan ada anak. Tapi siapa nak jaga anak? Bila YB sebut tu, kalau boleh saya tanyakan di sini, mereka cemerlang di sekolah menengah, universiti. Apakah barangkali halangan di peringkat mendapatkan pekerjaan itu? Majikan sendiri berfikir, alah kalau ambil lelaki dengan perempuan nanti cuti bersalin, cuti segala. Ini sebenarnya masih lagi menjadi halangan yang besar untuk kalangan perempuan. Ada yang masukkan dalam perjanjian juga dulu. Pernah ada kes yang mana ini dari segi pendidikan lah, ada guru yang
Ada guru yang tak dapat mengajar sebab dia pergi bersalin. Dia jadi ada guru sandaran. Guru sandaran sepatutnya tak bersalin, tak ada masalah, tak ada mengandung lah. Tetapi kebetulan dia mengandung. Apa boleh buat? Jadi itu menjadi halangan juga. Jadi mereka tak jadi ambil. Apabila macam tu, inilah menjadi satu kita punya perjuangan untuk wanita. Pastikan tidak ada abuse, orang katakan. Tidak ada diskriminasi. Jadi keseluruhan keadaan di tempat bekerja, peranan yang dimainkan oleh majikan juga perlu memberi galakan kepada wanita untuk bekerja. Perlu kita ingat, kalau dulu-dululah saya dengar there is always a soft spot for sesuatu organisasi itu memerlukan wanita. Wanita itu mesti ada. Jadi dia punya soft spot itu penting untuk memastikan organisasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Kenapa? Kerana wanita kadang-kadang mereka ini di kalangan mereka yang setia kepada organisasi. Dia tak pergi lepas kerja, pergi cari kerja lain. Ada juga yang begitu, tidak semualah. Tetapi dari segi statistiknya, lebih ramai wanita, lebih setia, dan maka ini boleh memberi peluang kepada majikan untuk merancang lagi lebih lanjut. Dan ia akan membantu ekonomi mereka untuk lebih, orang kata lebih certain, lebih mudah untuk mereka menentukan berapa mereka nak rancang untuk ekonomi kalau di korporat kan. Begitu juga kerajaan, sama juga. Datuk Seri, loophole ini telah pun dikenal pasti dan saya pasti ada inisiatif yang dilakukan oleh kementerian untuk menutup lubang-lubang kelemahan ini. Tetapi perkara ini juga perlu kita lihat negara kita bergerak ke negara tua, mana pada tahun 2030 nanti kita akan mencapai status negara tua. Jadi ini adalah aspek konteks pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana pihak kementerian melihat loophole dan juga kelemahan ini dapat ditutup dalam masa yang sama negara kita bergerak ke negara tua ini? Dia ada dua aspek lah. Satu dari sudut pemerkasaan wanita dari segi bekerja. Tapi pada masa yang sama juga kami juga memain peranan untuk memastikan wujudnya satu sistem yang ataupun penstrukturan di dalam organisasi, sama ada kerajaan ataupun dalam organisasi korporat juga sama. Jadi kami memang menjadi orang yang memerhati semua ini dan membantu dan menyarankan kepada kerajaan. Kita sarankan kepada kerajaan supaya seluruh ekosistem dibantu diwujudkan untuk wanita. Misalnya majikan perlu adanya mereka memberi sokongan padu kepada pekerja-pekerja wanita ini, sebab mereka juga memerlukan wanita untuk bekerja, tetapi mereka juga perlu untuk memberi, macam kerajaan memberi macam mereka memberi exemption ke RM3,000 untuk cukai kepada mereka yang perlu membayar untuk anak dia, yuran anak dia pergi taska ke apa. So ini salah satu daripada usaha kerajaan. Adapun memang sudah dilakukan, ada juga untuk swasta, dan mereka yang mempunyai gaji tidak melebihi RM7,000 pun kerajaan bagi subsidi. Dan kita perlu wujud juga taska yang boleh memberi subsidi ini. Dan selain daripada itu juga saya ni memikir perkara ini sebab saya ingat anak cucu pada masa depan. Maka bagi saya ini tanggungjawab kami sebagai Kementerian KPWKM untuk memastikan kita mempunyai sistem penjagaan anak ataupun penjagaan orang-orang tua kita, tempat yang mana dia punya penjaga itu adalah orang yang boleh kita harap. Maka kita perlu mereka dilatihkan. Dan selain daripada itu, dari sudut ekonomi juga kita perlu memperkasakan wanita. Apa yang kita lakukan untuk memperkasakan wanita? Kita ada program-program untuk memperkasakan dari sudut ekonomi. Kita ada JKM mempunyai data bagaimana berapa ramai yang memerlukan bantuan kita. Tapi apa kita lakukan? Takkan kita nak biarkan dia menjadi orang penerima bantuan kebajikan saja. Jadi apa kita lakukan? Pastikan mereka ini dapat mencari menjana pendapatan sendiri. Jadi kita ada program di bawah Jabatan Pemberdayaan Wanita, kita ada Wijana lah. Wijana dia membantu untuk memberi mereka peluang untuk menjalankan perniagaan. Tetapi
si penerima bantuan ini perlu juga mempunyai keinginan. Keinginan kita tak dapat paksa. Kalau tak kita rugi. Lepas itu kita perlu juga kita ada juga WeBridge. Kita juga ada program yang memberi peluang kepada wanita kita, macam program IRIS, macam-macam nama program, tetapi yang penting kita bagi diorang ilmu dari segi untuk menjaga emosi mereka, because kadang-kadang dia dalam keadaan dia tidak menentu, emosi pun tak tentu dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. So kita kena kembalikan keyakinan ini kepada mereka. Dan pada masa yang sama kita pula kena wujudkan suasana tempat bekerja yang selamat. Bila YB sebutkan tentang itu, sebab dalam usaha memperkasakan wanita juga masyarakat YB, bukan saja dollars and cents ataupun nilai wang ringgit semata-mata, persekitaran pekerjaan yang sihat dan selamat itu sangat penting. Apa lagi yang boleh diperbaiki ataupun ditambah baik oleh pihak kementerian untuk memastikan ekosistem pekerjaan itu selamat untuk wanita? Itulah kita perlu melihat dari sudut dasar wanita. Kita kena tambah baikkan dasar wanita dan juga undang-undang. Tengok apa saya pakai ni. Anti gangguan seksual. Ini adalah di antara akta yang terkini yang baru dapat kelulusan Parlimen tahun lepas, tahun 2022. Dan kita pada masa ini mengadakan advokasi. Kita pergi seluruh negara. Semalam baru berada di Melaka. Dan ia akan berterusan. Kita nak beri penjelasan, beri penerangan kepada masyarakat kita supaya mereka tahu bahawa mereka ada orang yang membantu mereka. Kita ada support system. Support system di mana kita beri penerangan dan ada kolaborasi dengan pihak polis, pihak guru-guru, ketua masyarakat pun kita beri penerangan ini. Pelajar-pelajar sekolah, NGO, kita beri penerangan supaya mereka tahu mana mereka pergi, ada sistem ini akan membantu mereka. Jadi kita tidak mahu kalau nak pergi, kalau wanita dah berkahwin misalnya, terutamanya bila pergi ke ofis dia susah hati, takut jumpa bos yang ada boleh mengambil peluang, mengambil peluang. Jadi dia rasa macam tak selamat pergi bekerja. Jadi ini juga yang kita tangani melalui ini. Kalau didengar baru-baru ini ada anti-stalking, undang-undang anti-stalking baru saja dikuatkuasakan. Di situ kita dapat melihat bagaimana kita memberi menambahkan lagi nilai untuk membantu wanita. Jadi baru kes pertama yang didakwa di mahkamah. Sebab ini juga menjadi kekhawatiran wanita kita. Betul. Jadi semua ini adalah kita akan berterusan untuk membantu melindung wanita, dan selain daripada itu juga kerajaan memang tahulah ini adalah diperlukan oleh wanita. Jadi kami sentiasa memantau dan mencari jalan untuk membantu dari sudut ekonomi dan juga dari sudut keselamatan wanita. Jadi Datuk Seri, kerajaan kita juga committed untuk kita melaksanakan Sustainable Development Goals di bawah PBB. Dan yang kelima, item yang kelima di bawah SDG ini adalah gender equality. Di tingkat kementerian, apakah yang dilakukan untuk kita mencapai komitmen kita, kerajaan kita terhadap SDG ini di bawah PBB? Kalau dulu ada orang kata dasar tu untuk 30% wanita. Tapi sekarang ini dalam kerajaan sudah dicapai lebih 30%, 38.8%. Malah dalam GLIC juga sudah tercapai 30.8%. Dan kita tidak mengatakan dengan pencapaian ini kita puas hati, tidak. Sebab ramai lagi wanita perlu pergi keluar sana bekerja untuk mengurangkan penguncupan tenaga buruh wanita ini. Jadi ianya harusnya dinaikkan, dan kami lagi sekali kami memantau juga. Kenapa di situ hanya berapa orang saja wanita? Kami sentiasa orang kata ambil tahu sebab itu menjadi tanggungjawab kami. Situasinya
banyak high flyer kalau boleh saya gunakan terma tersebut. Betul. Tapi bila sampai untuk memilih keluarga dan kerjaya, keluarga itu masih memang nombor satu memang itu nombor satu. Tapi kenapa tidak boleh diseimbangkan kedua-duanya? Betul. Saya sering kali memikirkan bukannya hanya tugas wanita saja untuk memastikan itu ada keluarga dia dijaga, diberi keutamaan. Boleh sama-sama. Cuma kadang-kadang ini naluri wanita ni. Betul. Naluri wanita. Kita ni sebagai wanita, saya merasa sendiri. Tak apalah, you kerja, I berhenti. Sebab tu jadi ahli politik. You kerja, I berhenti. Sebab nak beri keutamaan, saya pergi hantar anak sekolah. Dan nak beri keutamaan itu. Dan kita ada di kalangan wanita, dia fikir anak dia, lepas tu ada ibu bapa yang uzur, ada juga kanak-kanak istimewa dalam keluarga juga pun ada yang memerlukan. Jadi wanita selalu menjadi hero, menchampionkan hal ini. Bukan dipaksa, tetapi oleh kerana nalurinya. Tapi kerajaan ataupun majikan perlu memberi support sistem. Dalam hal ini, kenapa wanita tu jadi macam tu? Dia buat kerja rumah tu tak bayar tau. Sebab itu ada satu masa saya kata kita mahu kerajaan mungkin melalui perkeso ataupun bagaimana caranya kita nak mencari mekanisme untuk unpaid labor ni dibayar. Dia buat kerja ke rumah, bukan kita nak berkira. But I think ada juga suami tak bagi duit ke isteri. Minta maaf kalau suami yang ada bagi duit tu kepada isteri dan anak-anak di rumah. Saya tak ni, tapi saya tahu ramai yang tak bagi. Jadi si isteri ni datang, sebab itu yang ramai kita punya penerima bantuan itu lebih daripada 80% daripada kami, peruntukan kami tahu. About 2 bilion lebih. Wow. Dalam 3 bilion lebih kita punya peruntukan tu, over 2 bilion. Billion, not million. You bayangkan berapa ramai. Bermakna mereka ini amat memerlukan. Maka sistem ini perlu ada penambahbaikan. Saya sebagai menteri ini memang merasakan ini menjadi satu tanggungjawab yang berat, tapi perlu dilakukan. Kita perlu memikir bagaimana nak membantu yang bekerja kat rumah ni, jaga ni, unpaid labor force ini perlu dibantu. Dan pada masa yang sama, caring, the carer pun yang menjaga kalau kat luar sana ada yang swasta kan, kita perlu beri upskilling, reskilling ataupun ada yang baru training. Itu yang kami perjuangkan sekarang, sebab ini mengingatkan kita kepada tanggungjawab kita kepada anak-anak supaya mereka mendapat carer yang menjaga mereka, mempunyai ilmu yang diperlukan, mempunyai qualification yang diperlukan, dan sekurang-kurang ibu bapa kita yang dijaga itu kita rasa yakin untuk keluar daripada rumah, meninggalkan mereka di rumah. Ataupun mereka boleh hantar di tempat luar. Mendengarkan visi dan ketelitian Yang Berhormat Datuk Seri, kami pasti misi ini dapat. Saya doalah insya-Allah. Doa. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri kerana sudi bersama kami pagi ini. Merupakan satu sutikan semangat bukan saja kepada wanita sebenarnya, kepada semua yang terlibat dalam ekosistem. Suami, rakan kerja, ahli keluarga dan sebagainya. Kita pasti juga ingin akan melihat apa antara lagi perkembangan aktiviti dan juga gerak kerja YB selepas ini. Kita akan ke